Dan Assalamualaikum, salam kripto. Alhamdulillah, lama tak buat video, asyik buat live stream kan. So kali ni saya nak buat video, and video ni saya nak cerita tentang Arbitrum. So Arbitrum ni adalah projek layer 2 dekat Ethereum yang sekarang ni musim bear market ni, di mana banyak kripto tengah drop. Alright, banyak projek-projek kripto di pelbagai blockchain ni majority tengah drop. Tetapi projek-projek dekat Arbitrum ni dia naik. Alright, so Arbitrum ni dia adalah layer 2 scaling solution lah untuk Ethereum. So kalau kita tengok macam Matic, Arbitrum, Optimism, ZK Rollup ni semua satu spesies, iaitu layer 2. Alright, so waktu bear market ni tuan-tuan puan-puan pun nampak banyak projek blockchain yang sekarang tengah struggle. Selalu saya kata, nak tahu blockchain tu power atau tak, tengok waktu bear market. Alright, and waktu bear market Ethereum ni memang tengah perform lah. Alright, sebab dia baru sahaja mengalami satu peristiwa besar, iaitu dia transform daripada proof of work kepada proof of stake, dan sampai sekarang perjalanan Ethereum 2.0 ataupun Ethereum versi POS ni berjalan dengan sangat-sangat lancar. Alright, so since Ethereum dah kuatkan posisi dia sebagai blockchain yang top sekarang ni, jadi layer 2 punya projek sedang bertumbuh lah. Especially kalau kita tengok Matic pun selalu buat pengumuman dan sebagainya. Dan sekarang ni kita nampak dalam banyak-banyak projek layer 2 ni tuan-tuan puan-puan, Arbitrum punya projek ni paling top. Kalau tengok dekat sebelah saya, skrin yang saya tunjuk ni, daily transaction untuk Arbitrum memang meroket, memang banyak. Alright, so maksudnya aktiviti tengah rancak dekat Arbitrum. So di mana kalau mana-mana blockchain ada aktiviti yang pesat, dan token-token yang ada dekat blockchain tu selalunya akan naik. Alright, so kita nak tengok few indeks ataupun analisis on Arbitrum. Dan saya nak tuan-tuan puan-puan fahamkan kenapa dalam banyak-banyak projek ni Arbitrum dia meroket. Dia ada satu key indicator dia sebenarnya. Alright, so ini adalah on the daily transaction lah, memang naik. Alright, so untuk pengetahuan, Arbitrum tak ada token lagi. So another reason juga kenapa dia naik adalah ramai yang speculate Arbitrum akan buat airdrop. Alright, so airdrop ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, kita takkan tahu bila akan dapat, macam mana tiba-tiba je diorang boleh buat announcement. That's why ramai yang menggunakan application di dalam Arbitrum, so that mana tahu tiba-tiba boleh dapat airdrop. Alright, so kalau kita tengok ini kita tengok dekat on-chain analysis lah. So ini yang dekat mainnet lah, level layer 1. So layer 1 sekarang ni yang aktif, 4 yang aktif buat masa sekarang adalah Avalanche, Binance Smart Chain, Ethereum dan juga Polygon. Alright, so banyak smart contract yang dibina dekat 4 ni lah musim bear market ni. And dekat layer 2, ni yang paling mantap. Layer 2 sekarang ni yang aktif adalah Arbitrum dan juga Optimism. Alright, walaupun Polygon ni layer 2, tapi diorang letak dekat bahagian atas ni lah. Alright, tapi tak apa. So kita ambil Arbitrum lawan Optimism. Dua-dua ni adalah layer 2 dan dua-dua ni pun barulah. Alright, so kalau kita tengok dia punya smart contract ni banyak dibina di atas Arbitrum. Kalau Optimism ni ni secara mingguan, dia tunjuk secara mingguan. Setiap minggu ada projek-projek ataupun ada smart contract yang dibina di atas Arbitrum. Alright, and then ini adalah ni pun sama juga. Ni pun sama juga kontrak-kontrak yang dibina lah. Bezanya ni deployer. So more or less the same. Alright, kalau kita tengok macam Solana tengah drop. Alright, kita pun faham FTX drop dan sebagainya, dan FTX adalah backer utama untuk Solana. So bila dia jatuh, Solana pun terkesan lah. Sama juga lagi Near pun sama juga. Sekarang ni memang kontrak deployed agak rendah. So developer dah banyak yang keluar daripada Near. So banyak-banyak ni pergi mana? Dia orang pergi dekat Arbitrum. Alright, dia pergi dekat Arbitrum. And yang ni pula adalah sebab kenapa Arbitrum, tuan-tuan puan-puan. Mudah aja jawapan dia, sebab fees. Kalau kita tengok, ini adalah projek-projek layer 2 di bawah Ethereum.
Kita ada Arbitrum, ada Loopring, ada ZK Sync, Optimism, Boba, Aztec, Polygon, Hermes. Dan ini adalah Ethereum. So Ethereum ni, nampak tak, harga untuk sen Ethereum je adalah 41 sen. Kalau nak swap token $2. So that's why memang tak sustainable lah kalau kita nak run project atas Ethereum for long term. Tapi kalau kita tengok dekat Arbitrum, sen Ethereum 0.02, swap token 0.06. So dalam banyak-banyak layer 2 yang ada, Arbitrum punya fee paling rendah. That's why ramai orang atau banyak developer diorang membina smart contract dekat Arbitrum sebab tu paling rendah. Of course atas ni Metis network, tapi macam dia kata data availability not provided, so tak pasti kesahihan dia. Alright, tetapi yang based on kita ambil yang paling sahih lah inilah dari Arbitrum sampai ke bawah. So Arbitrum paling murah. Loopring ni dia just DEX, dia adalah exchange. Alright, dia tak ada benda-benda lain lah. And even nak swap token pun mahal, 31 sen. Tetapi Arbitrum sangat-sangat murah. Sebab tu projek dekat Arbitrum sedang meroket. Alright, mungkin ada yang tanya-tanya, Solana pun fees dia rendah, Nia pun fees dia rendah, but why Arbitrum? Sebab musim bear market ni adalah musim orang sangat peka on security. Diorang akan nampak security, bukan on kita panggil senang nak guna dan sebagainya. Tak. Waktu-waktu ni orang yang stay musim bear market ni, diorang sangat concern on security. And project layer 2 ni, bab security diorang tak payah risau. Sebab apa? Sebab Ethereum akan provide the security untuk semua layer 2 project. Layer 2 project diorang hanya perlu risau on execution. Maksudnya dia buat smart contract tu boleh execute atau tak. Bab nak secure network, diorang tak perlu risau sangat sebab security ni akan diberikan oleh Ethereum. Alright, so inilah jawapan kenapa Arbitrum tengah meroket. Kalau let's say layer 2 nanti mungkin ada contoh yang ZK Sync ke Aztec ke, nanti kalau ada lagi layer 2 project yang boleh bagi fees yang lebih rendah, project tu akan meroket. So far Arbitrum fees rendah. Optimism dia ada token dia sendiri, tapi sebab fees dia 6 sen, 3 kali ganda lagi banyak. So sebab fees dia lebih tinggi, orang tak gunalah. Okay, so itu je jawapan yang sangat-sangat simple. Alright, so kalau kita tengok ni sama je, saya terbuka 2 tab. Alright, so next sekarang ni kita nak tahu, alright, apakah projek-projek yang top dekat Arbitrum. Alright, so kalau kita buka dekat CoinGecko, tuan-tuan puan-puan boleh sort ikut macam ni, top Arbitrum ecosystem coin. Alright, just pergi dekat bahagian kategori, nanti tuan-tuan puan-puan select Arbitrum ecosystem, nanti dia akan tulis lah. But of course berhati-hati sebab dia akan tunjuk, contoh macam Chainlink, dia ada dekat almost all blockchain network. So kita kena tengok yang mana yang memang betul-betul hanya ada dekat Arbitrum. Contoh macam GMX. Alright, so saya bagilah share 4 projek Arbitrum yang sekarang ni bagi saya dia sangat-sangat dominan dan tengah meroket. First adalah GMX. So GMX ni adalah macam exchange lah. Dia banyak buat on perpetual. So dia adalah derivative exchange. Dan kalau kita tengok, alright, sejak September, walaupun bear market tapi dia tak terkesan sangat tuan-tuan puan-puan. Walaupun jatuh, yalah Bitcoin jatuh apa semua, this particular project dekat Arbitrum tak terkesan sangat. And setiap kali dia naik, dia sekarang dekat all time high dia. Dia dah 3 kali satu on January 2022, lepas tu September, and sekarang pun dia dekat all time high. So resistance yang dia cuba nak break ni adalah sekitar $50 lebih lah, $58 macam tu. Alright, so projek ni kita tak nampak bear market dia, walaupun kita dalam musim bear market. Setiap kali dia boleh buat kenaikan. So itu adalah GMX. Sebab apa? Sebab memang dia ada banyak user. And lagi satu adalah sub project untuk GMX, iaitu GMD. Ni dia baru bulan lepas lah, 3 November. And sejak dia launch, walaupun ada isu FTX tu memberikan sedikit kesan, tapi dia dapat recover.
Walaupun kita tengah kecoh, semua bising FTX, bear market, habis kripto nak mati dan sebagainya. Tidak tuan-tuan dan puan, dekat Arbitrum projek ni sedang meroket. Waktu orang tengah banyak takut, benda ni, projek GMD ni sedang meroket. Alright, kita tak tahu, mungkin dia boleh naik lagi. Mungkin dia boleh naik lagi atau dia boleh turun. Tapi saya rasa dengan all this attention yang Arbitrum tengah dapat, and ramai nampak macam tak ada alternatif lain, diorang pergi dekat Arbitrum dan sebagainya, most likely yang ni boleh naik jugalah. Alright, sebab GMD ni saya rasa dia mungkin akan ikut GMX. Okay, so ini on the second one. Third one ni adalah Magic. Ini adalah NFT project. Alright, ni adalah NFT project and dia dah buat lama dah, tahun lepas, and of course dia dah buat dia punya all time high, lepas tu dia crash seiring dengan bear market. Okay, ini dia memang ikut bear market, tetapi lately dia berjaya membuat kenaikan balik lah. Okay, lately dia berjaya buat kenaikan balik sebab bila ramai dah mula datang dekat Arbitrum, diorang masuk dekat DeFi, and bila ramai dah buat duit dekat DeFi, then diorang masuk dekat NFT. So NFT project dia yang top adalah Magic. Magic ni dia bukan macam NFT punya platform, dia macam aggregator. Dia macam aggregator lah, something like that. Okay, so ini adalah the third one, Magic. Saya tak buka semua ni sebab takut jadi video panjang sangat. Tuan-tuan puan-puan boleh pergi, boleh explore sendiri. Cuma saya nak tunjukkan projek-projek ni memang real tengah naik. And lagi satu, ini adalah Umami lah. Umami ni saya dekat Twitter pun pernah cerita dulu. Alright, Umami ni pun sama. Time bear market tu dia jatuh, and then dia slowly buat kenaikan balik lah sekarang ni. Alright, slowly. Sebab apa? Sebab nampak dia naik ke $23, turun, then dia naik ke $33, turun, and sekarang ni dia cuba nak naik balik lah. Alright, so Umami ni pun dia adalah DeFi protocol and dia tengah naik. Alright, so ini just 4 yang saya nampak yang tengah top. Tetapi dekat Arbitrum dalam dia, protokol dia ada banyak. Alright, so macam contoh dekat DeFi je, kalau kita tengok dekat DeFi lama tuan-tuan dan puan, tengok dekat DeFi lama, nampak tak? Arbitrum tempat ke-5. Arbitrum tempat ke-5. So Ethereum, BSC, Tron ni dia protokol dia tak banyak pun. So apa yang banyak backing dia is basically founder dia lah, Justin. Alright, so next kita ada Polygon. Arbitrum tengah kejar, nampak? Polygon 1.05 bilion, Arbitrum 0.01 bilion. So memang dia tengah kejar Arbitrum. And then bawah dia Avalanche, and then Optimism and Phantom lah. So kalau tengok top 10 ni, memang semua tengah naik. Phantom tengah naik sekarang sebab Andre Cronje dulu dia merajuk, dia dah datang balik lah. So bila dia datang balik, figure besar kan, so Phantom pelabur dapat keyakinan balik, that's why Phantom naik. Alright, so kita tengok on Arbitrum. Kita tengok Arbitrum secara spesifik. Alright, so most of the dominance ni adalah daripada token GMX lah. So GMX is the number one token dekat Arbitrum. Alright, so memang dia yang drive Arbitrum punya kenaikan jugalah, sebab Arbitrum tak ada token sendiri buat masa sekarang. Alright, so kalau kita tengok, nampak paling top adalah GMX. TVL dia pun tinggi juga. Alright, 407 juta. And then barulah Uniswap. So kita tengok according to chain lah. Alright, macam Uniswap dia ada dekat semua chain, Sushi ada dekat semua chain. Kita kena tengok yang native Arbitrum, yang tu yang kita kena study whether kita nak beli ataupun tak. So GMX ni adalah native. Next top adalah Radiant. Radiant ni lending protocol lah macam Aave, tapi dia hanya fokus dekat Arbitrum. Lepas tu ada ni Vesta Finance. Lagi ada apa? Camelot, Shell Protocol, Swapfish, semua-semua ni lah. So banyak yang tengah grow. So tuan-tuan puan-puan just tengok yang mana fokus dia exist dekat Arbitrum sahaja, sebab di situlah banyak TVL akan masuk. So kita boleh tengok yang mana yang ada growth lah, yang macam hijau kan, 1 day change, 7 day change ni, itulah yang kita kena tengok. Macam Radiant kan, for the past seminggu ni banyak duit masuk. So kalau banyak duit masuk dekat protokol tu, token dia akan appreciate, akan bertambah dia punya nilai lah. Alright, so ini kita boleh tengok dekat DeFi lama. So sekarang ni, kalau tuan-tuan puan-puan yang masih setia dekat kripto, antara website
yang perlu kita tengok hari-hari adalah DeFi lama. Sebab di situlah dia kumpulkan informasi-informasi blockchain mana yang banyak attract pelabur ataupun nilai. Okay, so itu on the DeFi lama. And lagi satu juga saya suka nak tengok, saya guna adalah Define.finance. Ni adalah blockchain analytic platform lah. Ni yang bestnya, saya boleh tahu trending token dekat keseluruhan network lah. Kalau kita tengok just on all the network, token-token yang tengah trending nampak Magic, DPX, dekat mana? Arbitrum, ni logo Arbitrum lah. Lepas tu Polygon, AppChain ni Ethereum, and then GMX, Arbitrum, lepas tu Optimism lah. And then adalah Ethereum sikit. Ni bawah ni Arbitrum punya project. So banyak projek-projek Arbitrum yang tengah grow lah kalau kita compare keseluruhan network dekat blockchain. So saya pilih lah, saya just nak tengok Arbitrum sahaja. Dekat sini dia tunjuk coin-coin mana yang tengah trending, Magic, GMX, DPX, ni apa ni, RDPX kan. So ini kita boleh tengok satu-satu lah. Grail, Fish, nampak 74%. Alright, ni 74% ni saya rasa probably dia punya liquidity lah, liquidity ataupun volume. Alright, so okay, let's say kita tengok lah Fish swap ni kenapa tinggi sangat kan. So ni dia akan tunjuk lah. So Fish swap ni dia buat awal bulan ni dia naik, lepas tu dia drop, lepas tu dia buat macam cup and handle lah. So sekarang ni dia slowly tengah naik, so maybe that's why volume dia banyak naik lah. Alright, so yang ni kita kena buka satu-satu, and then kalau kita rasa yakin baru tuan-tuan puan-puan belilah. Alright, so macam contoh mungkin ada yang nak tahu, mungkin ada yang tak nak beli coin yang kecil-kecil tapi nak beli coin yang top macam yang 4 ni. Tengok dekat bawah. Kalau dekat CoinGecko ni, pergi dekat bawah, dia jual dekat mana kita boleh tahu. Alright, of course usually lah dia akan ada dekat Uniswap. Alright, Uniswap ni kalau untuk decentralized exchange dia adalah yang paling famous. Tetapi mungkin ada yang nak beli dekat exchange, boleh consider nak beli kat mana, Binance, Maxi Global, Binance. Alright, kalau macam GMD saya rasa dia tak ada lagi dekat exchange biasa. GMD hanya ada dekat Uniswap. So maksudnya kalau exchange mula list GMD ni boleh naik lagi. Alright, sebab apa, usually macam tu lah, bila exchange start to list je, dia punya token akan naik lagi lah. Alright, and then Magic saya rasa boleh dapat lagi kat exchange. Magic ada BitGet, OKX, Maxi Global. Alright, so kalau yang nak beli dekat exchange, boleh klik link dekat bawah tu lah, dekat bahagian description. Kalau tak, tuan-tuan perempuan boleh beli dekat decentralized exchange. Alright, and then macam Umami Finance pun sama. Yang ni hanya ada dekat Maxi Global kalau Central Exchange. Kalau di Central Exchange ada dekat Uniswap and also Kyberswap lah. Alright, so this is the info yang tuan-tuan puan-puan perlu tahu. Bila dah rasa nak beli token tu, tengok dekat CoinGecko exchange mana yang diorang ada lah. Alright, so itu saja sedikit sebanyak perkongsian on Arbitrum punya project. Alright, so kalau tuan-tuan puan-puan berminat nak explore, dipersilakan. Sebab walaupun kita nampak sekarang ni bear market macam nak kiamat kripto ni, percayalah benda ni adalah putaran. Time bear market ni bukan tahun ni je. Dulu 4 tahun lepas pun pernah bear market, 8 tahun lepas pun pernah bear market. Perasaan tu macam ni lah. Alright, tetapi walaupun ada kekecohan dekat on surface level, market crypto on surface level ni ialah macam isu FTX, isu bankruptcy dan sebagainya, tetapi dekat blockchain benda sentiasa hidup. Dekat smart contract benda berjalan seperti biasa, dan Arbitrum ni bukan berjalan seperti biasa tetapi dia sedang meroket. So always follow the smart money. Itulah benda yang kita kena selalu buat kajian untuk tahu dekat mana smart money. So sekarang ni saya bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan, based on data-data yang saya share, smart money tengah pergi ke Arbitrum. So tuan-tuan puan-puan boleh explore. Cuma yang 4 token tu saya bagi tahu sebab itu adalah token-token yang paling top. Alright, yang token-token yang lain tu mungkin lebih berisiko sebab tu token-token yang baru. Alright, InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Siapa yang belum like
komen, share video ni supaya ramai boleh explore. Yang baru nak masuk, yang takut-takut, yang rasa macam blockchain nak mati, percayalah, blockchain still hidup, cuma kita yang tak nampak. Alright, InsyaAllah saya akan jumpa tuan-tuan dan puan-puan dari minggu akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.